Mari kita berdoa. 我们来低头祷告。 Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dengan kasih yang sempurna. 我们相信主，你是完美的慈爱对我们， Dan di dalam kasih-Mu Engkau rindu untuk mendewasakan kami, Tuhan. 在你的爱里面，你要给我们成长。 Oleh karena itu Engkau senantiasa memberikan kami firman-Mu, 因此，你常常对我们说话， untuk kami terus bergumul dengan realitas di dalam diri kami, 让我们可以面对我们真正的生活， agar bisa menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. 就可以让你喜悦， Menjadi sebagaimana kebenaran firman Tuhan itu hidup di dalam diri kami. 让你的公义能够活在我们的生活。 Di dalam kesempatan ini Tuhan kami mohon akan pertolongan Roh Kudus, 在这个机会，我们要求圣灵的帮助， agar kiranya melalui kuasa daripada Roh Kudus firman-Mu dapat kami hidupi. 圣灵的帮助能够来怜悯我们， Pimpinlah kami semua, baik yang berbicara kedua hamba-Mu yang terbatas ini, 祝福我们两个 maupun kami yang mendengarnya. 或者听着。 Di dalam nama Yesus kami berdoa. 我们奉耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，平安。 Baik saudara sekalian yang hadir di gedung gereja ini maupun saudara yang saat ini beribadah di kediaman masing-masing. 在教会或在家里的， Pada hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita di dalam surat Roma pasal yang ke-14. 我们来继续我们的罗马书第14章。 Dan kali ini kita akan membacakannya dari ayat yang pertama sampai yang ke-23, di mana ayat 1 sampai 12 dalam bahasa Indonesia dan 13 sampai 23 dalam bahasa Mandarin. 我们来读第1到第23节，我们第1到第12节我们用印尼话，剩下的我们用中文来读。 Roma 14 ayat 1. Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatannya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh. Itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. 这样看来，我们个人必要将自己的事在神的面前说明，所以我们不可再彼此论断，宁可定义谁也不给弟兄们放下绊脚石人之物。我凭着主耶稣确知深信，凡物本来没有不洁净的，唯独人以为不洁净的，在他就不洁净了。你若因食物叫弟兄们忧愁，就不是按着爱人的道理行。基督已经替他死，你不可因你的食物叫他败坏，不可叫你的善被人毁谤，因为神的国不在乎喝，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐。在这几样上服侍基督的，就为神所喜悦，又为人所称许。所以，我们务要追求和睦的事，以彼此建立；德行的事，不可因食物毁坏神的工程。反物固然
洁净，但要人因食物叫人跌倒，就是他的罪了。无论是吃肉、喝酒，是什么别的事，叫弟兄跌倒，一概不做才好。你有信心，就当在神面前守着。人在这里以为可以行的事上能不自责，就有福了。若有疑心的而吃的，就必有罪，因为他吃不是出于信心，反不出于信心的都是罪。 Saudara, pada suatu hari di sebuah tempat ya, seminggu sebelum pernikahan dari pasangan bernama Keir Johnston dan Grace. 一个礼拜之前，就是一对夫妇要结婚，一个叫 Keir， 一个叫 Grace。 Mama dari Grace ini kemudian mengirimkan foto dari dress yang dia mau pakai buat pernikahan anaknya nanti. Grace 的母亲呢，就寄了一个照片给她的女儿。 Wah, ketika melihat foto tersebut si Grace lalu marah, "Ma, ini kan gak sesuai dengan dress code kita." 那个照片呢，就是她的礼服呢，她 Grace 就不喜欢，为什么你要给我穿这个衣服？ Mama harus ganti pokoknya. 你要改，我不想穿这个。 Mamanya bersikukuh, "Enggak, ini sama dengan dress code-nya." 没有这个非常好的礼服。 Setelah berdebat dengan hebat, Grace akhirnya melihat sendiri akan dress tersebut. 辩论了之后呢 ，Grace 本身后来就自己看那个衣服， Dan akhirnya di sana baru Grace menyetujuinya. 看了之后呢，她的女儿就马上答应，马上同意要穿那个礼服。 Ternyata karena dressnya itu seperti ini ya. 她的衣服是这样子的， Nah, rekan-rekan kalau ngeliat ini warnanya apa? Yang berwarna biru dan hitam boleh angkat tangan? 你看到黑色跟蓝色，你举手。 Biru dan hitam ya. 黑色跟 Oke. 蓝色， Kalau yang melihatnya sebagai warna putih dan emas boleh angkat tangan? 你看到白色跟金色的，你举手。 Nah, ya. Jadi ini adalah dress yang sempat viral di tahun 2015. 在2015年呢，这个衣服呢是非常出名。 Kemarin saya waktu siapin saya ngeliatnya putih dan emas tuh. 我看的时候就看到白色跟金色， Itu masuk rumah Tuhan warnanya jadi biru dan 看到你就看到原来是黑色跟蓝色。 Tapi saudara mungkin kalau misalnya melihatnya warna putih dan emas ya ternyata itu kita salah itu. 如果你看到白色跟金色的话呢，你是错的， Warna aslinya memang berwarna biru dan 原 hitam. 本就是黑色跟蓝色。 Saudara, perbedaan bisa begitu unik dan menjadi lucu seperti hal ini. 这个非常可笑、非常特别的一个看法。 Tetapi seringkali juga perbedaan tidak sedikit memecah belah dan merusak akan persatuan. 这个是不一样的看法呢，常常呢拆坏我们的团结。 Hari-hari ini kita seringkali melihat bahwa ada gereja-gereja yang akhirnya terpecah oleh karena terjadi 我 perbedaan-perbedaan. 们看到现在有很多教会呢就不团结了。 Memang ada perbedaan yang besar, contohnya seperti di era reformasi. 有很大的不一样的看法，比如说在我们教会革命的时候， Di mana pada saat itu sebagian orang percaya melihat bahwa ada tradisi-tradisi di dalam gereja yang tidak alkitabiah. 那时候呢，有些人看到呢有一些习俗呢，这跟不符合圣经的， Sehingga akhirnya mereka memutuskan oleh karena perbedaan itu mereka memisahkan diri dari gereja pada saat itu. 看到这个不符合圣经的习俗，他们就离开那个教会。 Tetapi saudara, siapakah yang menyangka 那谁预料到？ bahwa ada perbedaan-perbedaan kecil yang mungkin kelihatannya sepele. 但是有一些很小的那个不同， Yang sebetulnya mungkin kalau di zaman ini kita lihat itu kita kenal dengan istilah tidak mempengaruhi keselamatan. 那个很小的差别呢，根本不影响我们的救赎。 Atau di dalam bahasa Yunani disebut adiaphora. 在那个外语呢叫做 adiaphora， Artinya tidak berbeda. Artinya ini tidak menjadikan ada perbedaan terhadap iman. 它的意思就是没有不同或不可区分的意思。 Dan perbedaan-perbedaan adiaphora ini mungkin tidak memecah gereja. 这个 adiaphora 的分别呢，不会分裂教会， Tetapi bisa membuat relasi-relasi pribadi yang ada di dalamnya menjadi terpecah. 但是会影响我们人跟人之间的那个关系， Kasih menjadi dingin. 我们的爱就变成冷漠， Relasi menjadi pahit. 关系就变成苦涩。 Pertemuan di dalam ibadah hanyalah formalitas. 我们在教会见面呢，就是一个应该要做的事情。 Saudara, situasi yang sama juga terjadi di tengah-tengah jemaat di Roma. 这个事情呢，就是在以前罗马时代就是发生了。 Dan saya percaya Tuhan menyediakan firman-Nya pada hari ini. 我相信今天主呢准备这个讲道呢，
untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kalau kita sendiri di zaman ini menghadapi adiaphora di 我 tengah 们 kita. 这个时候呢，也是面对同样的阿迪亚佛拉。 Mungkin saat ini di antara kita masih ada yang punya hati yang mengganjal. 我们可能每一个人呢，在我们的心还有一些东西卡住。 Ada hati yang gak serak dengan sesama. 我们在心里面可能对某些人呢看得不顺眼， Mungkin ada konflik yang belum selesai. 可能有一些争论呢还没有解决完， Mungkin kalaupun itu sudah selesai tapi tidak ada kedamaian di tengah-tengah kita. 也许解决了，但是我们彼此呢都没有和平。 Maka doa saya adalah kiranya pimpinan daripada Roh Kudus 那我祷告呢，就是圣灵的指导呢， melalui firman Tuhan ini akan membimbing kita untuk memilih kebenaran itu. 我们今天的话语呢，神的话语呢，来带领我们、指导我们往前看更好的事情。 Sebelum saya menggarisbawahi apa yang firman Tuhan ajarkan tentang hal ini, 我们还没有直接讲我们今天要讲的这个话语之前， saya akan sedikit menjelaskan tentang adiaphora yang terjadi di tengah-tengah jemaat Roma. 我们看看一些我们今天的阿迪亚佛拉就发生在我们的信徒之间。 Jadi pada saat itu ada dua hal yang menjadi isu, yaitu tentang makanan dan tentang hari. 那时候所辩论的就是食物跟日子。 Ada kelompok yang memandang bahwa nggak boleh memakan makanan tertentu sehingga mereka akhirnya makan sayur-sayuran aja. 有一批人呢，他说有一些食物你不可以吃，因此呢，他们只有吃蔬菜。 Tapi kelompok yang lain memandang bahwa semua makanan itu bebas untuk dimakan. 那另外一批人呢，就是觉得呢，所有的食物都可以吃。 Dan tentang hari ada kelompok yang memandang bahwa satu hari ini harus dikhususkan lebih penting daripada hari-hari yang lainnya. 那有一批人说呢，这个日子呢比较强。 Tapi kelompok yang lain memandang ya sebetulnya semua hari itu sama saja kok. 那另外一批人就说呢，天天就好。 Nah saudara, Paulus memang menyebut salah satunya sebagai kelompok yang lebih lemah dibanding kelompok lainnya. 那保罗就说呢，也这一批人可能他的信心比较软弱。 Tapi tadi kita mendengar firman Tuhan dan perhatikan bahwa Paulus bukan bermaksud untuk menjadikan kompetisi di dalamnya. 保罗根本没有什么意思要给他们比赛， Melainkan ini adalah sebuah pengingat. 这个就是来提醒他们。 Seperti yang menjadi tema kita di minggu ini bahwa harus ada relasi antara yang kuat dan yang lemah. 就是像今天我们所要讲的，就是一定要有好的关系呢，就是在软弱的人跟这个坚强的人的之间。 Harus ada relasi yang dibangun di tengah-tengah keduanya. 这个两个人的之间呢，两批人的之间呢，一定要建立好。 Sehingga di tengah-tengah perbedaan yang ada, ini bukan jadi halangan untuk terjadinya persatuan. 就这个差别呢，就是不会让我们的团结损坏。 Kelompok yang pertama disebut oleh Paulus sebagai yang lemah imannya. 第一批人呢，保罗说了，他们是信心软弱的， Sebab saudara di sana mereka belum memiliki pengetahuan yang lebih lengkap. 因为那时候呢，他们的知识呢还没有完美。 Sebagaimana yang dimaksud Paulus seperti di dalam 1 Korintus 10 ayat 25-26. 就是保罗说，在克林多前书呢第10章第25到第26节。 Yaitu bahwa kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. 在克林多前书第10章第25、26节呢，就是说，凡世上所卖的，你们只管吃，不要为良心的缘故问什么话，因为地和其中所充满的都属于我们天上的主。 Nah, tapi meskipun demikian kita juga perhatikan bahwa Paulus juga bukan berkata bahwa yang lemah itu berarti kamu berdosa. 保罗没有说你比较软弱的那批人呢，那你有罪，他没有这样子说， Tidak demikian. 不是如此， Sebab mereka adalah seseorang yang menghidupi tradisi dari Yahudi. 因为他们呢就是来活出那个犹太人的习俗。 Mungkin kita mengenal kisahnya dari Daniel, Sadrach, Mesak, dan Abednego. 我们可能记得呢，就是一些那个婆利沙撒呢、撒德拉呢、米萨，还有这个亚伯尼格的这些人。 Di dalam Daniel 1 dikatakan mereka setiap hari ditawarkan santapan raja dan anggur yang biasa diminum oleh raja. 他们在圣经里面说呢，王呢就给他们这些人喝跟吃王所吃的东西。 Tetapi ayat 8 mengatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan semua itu. 那但以理呢，他说我不要这些食物跟饮料来玷污我的心。 Sehingga dengan latar belakang tersebut kita tahu bahwa jemaat di Roma ini sebetulnya orang-orang yang percaya.
我们就知道呢，那时候呢，罗马时代呢，那些信徒他们是相信这些习俗的。 Dan mereka tahu kalau mereka makan daging, kalau mereka minum anggur, maka di dalam pengertian mereka, mereka sedang tidak memuliakan Tuhan. 如果他们吃这种的肉喝这种的酒呢，他们不荣耀神，这个是他们的习俗。 Jadi saudara-saudara, inilah yang disebut dengan adiaphora. 这个叫做 adiaphora， 就是不同，小不同。 Tuhan tuh tidak bermasalah dengan keduanya. 其实神呢对这些东西呢根本没有问题。 Tapi seringkali bukankah di tengah-tengah anak-anak Tuhan, banyak sekali justru anak-anak Tuhanlah yang mempermasalahkan adiaphora itu. 但是我们常常看到，我们信徒的人常常就是对这些小分别呢，就是有意见。 Jadi saudaraku, apa yang firman Tuhan katakan ketika adiaphora terjadi di tengah-tengah kita? 但这个 adiaphora 如果是发生在我们中间， Firman Tuhan berkata, terimalah tanpa mempercakapkan pendapatnya. 我们圣经就说，你一定要接受而不辩论它。 Saudara, kata terimalah ini adalah kata yang sangat powerful. 这个接纳、接受，这个是非常有力量的说法。 Sebab di dalam bahasa asli kata ini dimaknai memberikan akses kepada orang lain untuk masuk ke dalam hatinya. 在外语的这个意思接纳的就是让别人呢有一条路呢，让进入我们的心。 Itu artinya kalau saya menerima orang yang di sekitar saya, itu saya seperti memberikan kunci untuk akses masuk dalam hati saya. 如果我接纳所有的人呢，意思就是说我把一把钥匙呢就给你，然后呢你可以进入我的生活、我的心里面。 Di sisi lain juga ini dimaknai seperti menyambut orang masuk ke dalam rumahnya. 就是等于我们来欢迎人家到我们的家里， Ayo welcome masuk ke dalam rumah 来 saya. 欢迎光临，请进来。 Itu yang dimaksud dengan menerima. 这个就是接纳的意思。 Sebab saudara, menjadi keluarga Allah itu artinya bukan hanya sekedar jargon atau istilah saja. 我们成为一个主的家庭里面呢，这个不只是一个形语而已。 Jika kita adalah orang-orang percaya, maka kita harus melihat dan menjadikan keluarga Allah sebagai realita kasih yang dikomunikasikan. 我们如果是一个信徒呢，我们要知道神所叫我们做的时候，我们要活出我们的爱。 Sehingga meski saya tahu bahwa orang di sekitar saya ini berbeda. 我知道所有的人在我旁边呢有所不同， Tetapi saya memandangmu sebagai keluargaku. 但是我的看法呢，把他们当作是我家里的人。 Saudara, saya percaya mungkin saudara pernah melihat ada keluarga-keluarga baik di dalam keluarga sendiri atau di keluarga orang lain. 我们看到呢其他人的家庭，或是我们自己的家里面的人的情况。 Ada pribadi-pribadi yang mungkin kok kayak berbeda ya, nggak kayak papa, nggak kayak mama, berbeda gitu. 你们看到同一个家里的人呢的孩子们，可能呢跟他的父母呢、父亲呢都有所不同。 Tapi bukankah di tengah-tengah perbedaan itu kita tetap mengasihinya sebagai keluarga kita? 但是我们知道，虽然他与我们不同，但是我们还是仍然非常爱我们的孩子们。 Maka itu yang menjadi maksud Paulus ketika kita menemukannya di tengah-tengah umat Tuhan. 这个就是保罗的意思来看我们在教会里面所不同的看法。 Saudara, Paulus kemudian melanjutkan. 然后呢，保罗就继续， Ketika kita menerima seorang yang berbeda dengan kita, terimalah tanpa mempercakapkan pendapatnya. 所以呢，我们当接受一个人，我们就不要去辩论他的事情了。 Artinya ketika kita menerima orang yang berbeda dengan kita tidak dapat memaksakan orang tersebut harus berpikiran sama dengan kita. 我们不可以来勉强那个跟我们不一样的人来做我们想做的事情。 Kita nggak bisa memaksa orang itu memiliki apa yang menjadi pandangan kita. 我们不能强迫我们的看法跟他的看法一定要一样。 Saudara, kita cenderung lebih mudah menerima kalau orang itu akhirnya mau jadi selevel dengan pemahaman kita. 一般的趋势呢，我们就是一般比较容易接受，如果他跟我们是同等。 Kita senang sekali, oh akhirnya dia satu pengertian sama saya, ini satu pihak dengan saya, kita pasti lebih mudah menerimanya. 他后来如果跟我们一样呢，我们会比较高兴啊，原来他跟我们一样啊，那我们对了啊。 Tapi Paulus pun melihat bahwa jemaat Roma pun mengalami bahwa tidaklah selalu berakhir demikian. 那保罗也看，那时候的那个罗马的信徒呢，那些犹太人跟外邦人呢，也是有这样的生活。 Bisa jadi hal tersebut terjadi karena ada perbedaan kedewasaan rohani. 他们的属灵的成长，可能每个人就不一样。 Bisa terjadi karena perbedaan kebudayaan.
这个文化的差别， Berbeda bagaimana orang tua membesarkan dengan nilai-nilai mereka. 而每个人家庭的父母呢，养育他的孩子的方式都不一样。 Untuk itu ketika kita sudah tahu, oh memang ada banyak sekali perbedaan, kita harus menerima dan hargai perbedaan itu. 有多么多的这个差别呢？我们一定要接纳它。 Namun sekali lagi tentu saja bukan semua perbedaan yang lantas diterima begitu saja. 但是你要听清楚，所有的差别呢，我们不是全部一定要白白的接受。 Perbedaan tersebut adalah sesuatu yang dari ayat 6 katakan, lahir dari hati yang melakukan untuk Tuhan. 就是在第6节里面，就是说这个差别呢，就是我们一定要做这来自我们的心里面， Lahir dari hati yang mengucap syukur kepada Allah. 来自我们充满感恩的心。 Maka terimalah dan hargailah. 那我们就要接受，我们就要珍惜他们。 Dan saudara, bentuk penerimaan itu juga diiringi dengan dua hal. 那我们这个接纳呢，也是有2种东西。 Paulus berkata dan mengingatkan, janganlah meremehkan dan janganlah menghakimi. 保罗一直不断的提醒我们，就是我们不要论断。 Di dalam perikop ini, Paulus melihat seorang yang kuat itu cenderung akan meremehkan. 在这个经文呢，保罗就有看到呢，这个比较强的人呢，一般都会看小这些比较软弱的人。 Kira-kira kalau misalnya si kuat ini ngomongnya gini ya. 这个比较强的人，比如说这样子说， Ah kuno lo. 啊， Ah kuno. 你旧款了，你土了， Ah jadul lah, masa yang udah lama gitu masih dipakai. 这种东西这么旧了，你还在用？ Dan orang-orang yang lemah cenderung mudah menghakimi sesamanya. 我们这个比较软弱的人呢，就很容易论断别人。 Dan biasanya akan ngomong seperti ini. 一般他会这样子说。 Kok kamu beda sih sama dengan kebiasaan kita? 那你为什么你跟我们的习俗不一样呢？ Dari dulu kita udah selalu begini, kamu nggak boleh berbeda. 我们从以前就这样子，你不可以不一样。 Kamu jangan ikut ini, itu. 你不要跟这些那些。 Dan pada akhirnya keduanya akan merasa terganggu ketika ada orang yang tidak melakukan hal yang sama dengan yang ia lakukan. 那其中一个会觉得不舒服了，如果他对方呢没有按照他的想法去做。 Nah, kalau di dalam ayat 4 itu kita dapat bayangan. 我们在第4节我们可以看到， Kira-kira kalau dia menghakimi itu dia tanya, kamu ngapain berdiri gitu. 他就论断你为什么站住， Kamu kok jatuh sih? 你 Kenapa 为什 kamu 么跌 jatuh? 倒，你不要跌倒。 Ya sedang orang tersebut padahal adalah hamba dari orang lain. 我们在论断的那个人其实是一个主人的仆人。 Saudara, satu kali ada seorang teman yang datang ke rumah sahabatnya. 有一次呢，有一个朋友就到了一个他的朋友的家， Dan saking laparnya teman ini tiba-tiba minta sama pegawai yang bekerja di rumah itu untuk memasakkan mie instan. 因为肚子饿呢，他就叫他的那个朋友的员工呢，就是帮他煮一碗泡面。 Dan dia ketika minta tuh nggak izin-izin dulu gitu ya. 他酱讨也没有问过他的主人。 Ya akhirnya singkat cerita jadilah mie itu. 简单说呢，这泡面就煮好了。 Tapi ketika mulai dimakan, dia mulai merasa nggak enak hati. Dia ngerasa kok ini nggak sesuai dengan yang aku harapkan. 刚开始吃的时候就觉得不舒服的，为什么这个面跟我一般吃的是不一样 Lalu 的？ dia marah-marah, ini mie apa? Masa lembek banget sih? Gitu. 他开始是骂了，为什么这个面呢煮的那么烂那么软？ Saya tuh sukanya yang masih agak keras-keras dikit gitu. 我比较喜欢呢稍微有硬一点的面。 Ya lalu dia menghakimi pegawainya. 那就论断了，骂他的那个员工， Dasar kamu pasti nggak bisa masak ya. 你一定不会煮菜的人。 Padahal saudara yang lembek-lembek gitu ya, itu adalah kesukaan tuannya. 他想不到那个比较软的面呢，是那个员工的主人喜欢吃的那种。 Nah saudara, kalau kita mungkin bisa marah-marah, 我们可能会骂、 menghakimi orang. 论断， Padahal orang itu sedang melakukan yang terbaik seperti ia sedang melakukan untuk tuannya. 在我们的论断当中呢，可能那个人已经做了他最好的，一般他服侍他的主就是这样子的。 Wah, kita menjadi seperti si teman yang kurang tahu diri itu ya. 我们不可以像那个叫那个员工做泡面的那些人。 Terlebih lagi saudara yang perlu kita mengerti sekarang. 我们现在更要了解的是， Bahwa setiap orang bertanggung jawab kepada Tuhan. 我们每个人对我们的主有负责任。 Dan kita bukanlah Tuhan atau Tuhan atas sesama kita. 我们不是他们的主， Kita sendiri adalah hamba dari Tuhan. 我们是主的仆人。 Maka janganlah kita meremehkan dan menghakimi sesama 我 kita. 们不要看轻论断我们的朋友， Tetapi justru kita harus menerima mereka. 我们一定要接受他们。
Slide-nya boleh di next. Kita seharusnya menerima mereka seperti Kristus telah menerima kita. 我们一定要接受他们，像耶稣基督也接受了我们。 Kita harus menerima mereka dan tidak meremehkan mereka. 我们不可以看轻他们， Kita harus menerima mereka seperti Kristus yang kemudian tidak menghakimi kita. 我们不可以论断他们，像耶稣基督也没有论断我们。 Itulah yang dimaksud oleh Paulus untuk kita menerima akan sesamanya. 那个就是保罗的意思。 Hal kedua yang firman Tuhan ajarkan ketika adiafora terjadi di tengah-tengah kita. 这个阿迪佛尔呢发生了，第一个我们要注意的就是， Yaitu janganlah menjadi batu sandungan. 我们不要变成别人的绊脚石。 Saudara, secara aktif kita mungkin bisa berhenti dari yang namanya meremehkan. 我们可能会停止看轻别人， Kita berhenti udah mulai nggak ngomong dan menghakimi orang 我 lain. 们开始停止不论断别人。 Tetapi di sisi lain sebagai seseorang yang hidup di dalam kasih, 当我们活在这个爱的当中， maka secara pasif kita juga harus lebih peka terhadap lingkungan kita. 我们要更敏感、敏锐对我们的周围。 Artinya seperti konteks di dalam Roma ini. 在我们就是很像这个，在那时候的罗马的这个经文， Jika ada saudara yang sakit hati atau imannya goyah karena melihat sesuatu orang lain itu makan, 如果有一些我们的朋友呢，他的信心摇动了，因为看到别人吃某些东西， maka jangan lakukan di depannya. 那你就不要在他的面前吃。 Sebab jika seseorang itu kemudian melakukan dan memaksakannya, 如果他就是勉强在他面前吃的话， ia tidak lagi menahan dirinya. 他就是无法挡住他的心。 Dan firman Tuhan katakan orang tersebut sebetulnya tidak lagi hidup di dalam tuntutan kasih. 这种人呢，就是没有活出他的爱， Karena ia hanya memikirkan dirinya sendiri. 因为他自私呢，只有想到他自己。 Hal ini mengingatkan kita kembali bahwa di dalam segala hal yang kita lakukan, 这个就来提醒我们所作所为的， kita ini hamba 我 Tuhan. 们只不过是一个主的我们的上帝的仆人。 Ya, nggak harus sekolah teologi untuk jadi hamba Tuhan. 你不用上那个神学院要当一个仆人， Simpelnya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita. 耶稣基督就是我们的主， Dan kita rindu untuk memuliakan Tuhan. 我们渴慕来荣耀我们的神。 Jika ada hal yang justru menjadi batu sandungan bagi keluarga dan lingkungan kita, 有些事情呢，变成我们家里的、我们周围的绊脚石的话， jika ada hal yang tidak berasal dari kesadaran iman serta kerinduan untuk memuliakan Tuhan, 如果有一些事情呢，就是不是按照我们的信心，不是荣耀神的话， perikop ini secara konsisten sampai ayat yang terakhir di 23. 这个经文呢，从第1节到第23节， Jangan lakukan itu. 他说不要做更好。 Saudara, tidak sedikit saya mendengar ada anak-anak muda yang mengeluh. 我们常常听到一些年轻人就叹气， Papa dan mama sibuk bekerja. 他父母呢就是忙着工作， Kalau udah nggak kerja, sibuk main HP sendiri. 那如果没有工作呢，他就不断的玩手机。 Ada juga kaum istri yang mengeluh. 有些老婆也叹气， Suami kalau kerja itu udah fokus banget. 他对工作呢就是非常有集中的精神。 Kalau pulang lanjut fokus refreshing. Fokus lanjut refreshing. 他就接下来他就是非常对这些游玩的非常有精神。 Mungkin ada yang main game, mungkin ada yang nonton. 可能就是看电视啊、玩手机啊、玩游戏啊。 Dan hal-hal seperti ini sangat bisa menjadi batu sandungan 这些东西就是可以变成我们家庭里面的绊脚石。 bagi anak kita, bagi istri kita, bagi keluarga kita. 对我们的孩子、对我们的老婆都是一种的绊脚石。 Mungkin mereka memang tidak mengerti betapa lelahnya kita. 可能他们不了解呢，我们当个丈夫是非常疲倦。 Tetapi berhikmatlah jika hal tersebut sudah Tuhan tunjukkan menjadi sebuah batu sandungan. 那就是你要懂得改变呢。如果神已经指给你看了，这些就是一个家庭的绊脚石， Jangan lakukan itu. 也不要做更好。 Terakhir, 最后， hal yang firman Tuhan ajarkan ketika adiafora terjadi di tengah-tengah kita. 当这个 idea for 呢，就是我们之间的不同呢，已经发生在我们的周围的话， Kejarlah apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun. 我们务要追求和睦的事。 Damai sejahtera dapat terwujud jika relasi antara yang kuat dan lemah itu saling terbangun. 这个和睦的事呢，就是如果我们彼此有建立德行的事。
Perbedaan memanglah tidak mudah untuk dialami bersama. 我们有所不同的之间呢，当然是不简单。 Namun output dari perbedaan tidaklah selalu harus menjadi perpecahan. 这个不同的这个后果呢，不一定要分裂我们的关系。 Maka di tengah-tengah perbedaan-perbedaan yang ada, 在这个我们不同的之间呢， milikilah spirit untuk mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna 我 untuk 们一定要 membangun. 追求和睦的事与彼此建立德行的事。 Ada waktu untuk membuka diri. 我们有时候我们要敞开我们的心， Ada waktu untuk menerima kritikan. 我们有时候要接受人家的批评， Ada waktu untuk memberikan masukan. 我们就是要给人家机会呢，来给我们建议。 Ada waktu untuk menggumulkan bersama apa yang Tuhan kehendaki. 我们一定要一起来执行呢。我们要懂得神对我们的要求是什么。 Ada waktu untuk berproses semakin dewasa di dalam Tuhan. 我们对成长的过程在主里面也是有时间的。 Ada waktu itu kita alami secara pribadi. 有些事情呢，我们就是非常私人的滤过。 Ada waktu Tuhan pakai orang di sekitar kita untuk membangun kita. 有时候呢，神也会利用我们周围的人来建立我们。 Ada waktu kita menjadi kuat. 有时候呢，我们会坚强； Ada waktu kita yang menjadi lemah. 有时候我们被软弱。 Tetapi ambillah kesempatan 你要趁着那个机会， di dalam anugerah Tuhan untuk menjadi semakin dewasa 在神的恩典里呢，我们会更成长， di dalam perbedaan-perbedaan yang ada. 在所有的不同的存在。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们来低头祷告。 Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap perbedaan yang Tuhan hadirkan di dalam konteks hidup kami. 主，我们非常感谢呢，我们人之间呢有多么多的那个不同。 Kami percaya Engkau bukan Tuhan yang iseng menaruh perbedaan di tengah-tengah kami. 我们相信你会弄好我们的所有的不同。 Kami tahu Engkau Allah yang begitu rindu untuk kami belajar semakin dewasa. 我相信你是非常渴慕我们呢，在这我们的不同的，我们可以得到很好的成长。 Oleh karena itu kerinduan kami ya Tuhan penuhi dengan kasih-Mu. 就是我们非常渴慕你的爱， Sehingga dengan kasih-Mu kami dapat mengasihi sesama kami. 因你的爱，我们可以活出爱， Sehingga kami juga dapat mengasihi diri kami sendiri. 我们可以爱我们自己。 Dan dengan dipenuhi kasih itu kami boleh saling menerima akan seorang dengan yang lain. 充满的爱呢，我们可以接受与我们不同的人， Dan semakin bertumbuh saling mengenal dan semakin memuliakan Tuhan. 更成长，我们更荣耀你。 Terima kasih ya Tuhan untuk Kasih, firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami 今天 berdoa. 的你的话语对我们，阿门。 Tuhan Yesus memberkati. 愿上帝祝福各位。